so kita sambung dengan indeks aggregate dengan pemberat. Okay, so beza dia sikit aja. Indeks aggregate dengan pemberat dia dengan indeks aggregate mudah. Okay, so pemberat ni dia masukkan pemberat lah. Pemberat tu maksud apa? Nak membezakan antara contoh, katakanlah contoh 4 ni kita ada 3 komoditi ataupun kita ada 3 jenis item. Pemberat ni nak menunjukkan item yang mana satu yang lebih penting berbanding dengan item yang lain-lain. Okay, contoh macam saya dah bagi dulu kan. Contoh kalau macam kita nak kira indeks bagi satu katakanlah satu kumpulan barang. Contoh satu kumpulan barang tersebut adalah barang makanan. Contoh barang makanan. Okey, katakanlah dalam satu list barang makanan kita ada beras, okay, kita ada tembikai, kita ada mihun, contoh kita ada lobster. Okey, so katakanlah kita ada ayam. Okey, so pemberat ini just nak menunjukkan bahawa antara banyak-banyak item ni yang mana satu yang lebih penting ataupun yang mana satu yang banyak digunakan. Okey, contoh dia tak kisahlah pemberat ni adalah bentuk apa-apa saja, boleh dalam bentuk kilogram, boleh dalam bentuk nisbah. Okey, contoh katakanlah kita ambil dari sudut contoh kalau nisbah kan, okay, nisbah yang mana satu antara 5 barang ni yang paling kerap kita makan. Okey, apa yang kerap kita gunakan pada setiap hari. Okey, kalau tak ada pemberat ni, dia akan menganggap bahawa contoh beras dan juga lobster ni dua-dua ni sama-sama kita makan banyak hari-hari. Okey, betul ke? Ya, tak kan, sebabnya kita akan beras ni kita akan masak jadikan nasi. Ini kita makan hari-hari. Tapi adakah lobster kita makan hari-hari? Tak kan? Okey, so jadi pemberat tu menggambarkan bahawa beras ini lebih penting ataupun lebih banyak digunakan berbanding daripada lobster. Okey. Okay, so pemberat boleh jadi macam-macam boleh jadi dalam bentuk kredit, boleh jadi dalam bentuk nisbah, dalam bentuk kilogram. Okay, so kita tengok contoh kat sini Okay, so yang diberikan ini rumus yang diberikan kat sini adalah hasil tambah W ini adalah weight. Weight. Okay, hasil tambah hasil tambah W P1 bahagi dengan hasil tambah WP0 darab 100%. Okey, so dia P. So P dia apa? Ini adalah indeks. Okey. Indeks aggregate. Okey, indeks aggregate harga. Okey, dengan pemberat. Okey, kalau rumus yang dibagi dekat sini untuk harga saja. Okey, tapi kalau indeks kuantiti macam mana? Ubah saja indeks kuantiti, ubah saja daripada P kita ubah kepada Q. Okey, hasil tambah W Q1 bahagi dengan hasil tambah WQ0 darabkan dengan 100. Okey, so ini adalah indeks aggregate kuantiti dengan pemberat. Okey, tu je yang membezakan Okey. So hasil tambah WP1. Okey, so apa yang kita perlu buat dulu? Okey, so sama macam rumus yang sebelum yang kita belajar. So kita perlu darabkan pemberat tu dengan dia punya harga, kemudian kita tambahkan. Perlu darab dulu baru tambah, bukan tambah dua darab. Kita perlu darab dulu baru kita tambahkan. Okey, so kita tengok contoh 4 ni. Okey, untuk data di bawah, hitung indeks aggregate kuantiti dengan pemberat dengan menggunakan tahun 2013 sebagai tahun asas. Okey, so pemberat dia dekat sini, nampak komoditi XYZ. So kita beranggapan bahawa mungkin ini digunakan nisbah. Okey, nisbah maknanya komoditi Z, nisbah dia paling berat. So dia menunjukkan dia adalah lebih penting berbanding yang lain-lain. Okey, so cuba kita kira dekat sini. Okey, so ni apa ni? Kita gunakan apa ni? Indeks kuantiti ke indeks harga? Okey, kalau confused, tengok balik pada jadual ni, tengok balik pada data yang dia dah bagi. Okey, so jadi berdasarkan data ni kita nak cari indeks kuantiti. Okey, so kita nak dapatkan indeks indeks aggregate kuantiti dengan
Pemberat. Maaflah kadang nama dia ni terbalik-terbalik. Saya tak ingatlah index aggregate quantity ke index quantity aggregate. Dia a bit confusing. Tak apalah, kita faham lah dia adalah index aggregate quantity dengan pemberat, lebih kurang je. Okay, so rumus dia adalah, okay, kita gunakan simbol I saja untuk index, senang. So I sama dengan hasil tambah W quantity kan. So Q1 divided by hasil tambah W Q0 darab dengan 100%. Okay, so macam sebelum-sebelum ni, okay, saya suka ubah 1 dan not ini kepada tahun yang asal dia, lebih mudah. Jadi hasil tambah W Q tahun semasa dia adalah tahun 2014, Januari 2014. So Jan 2014 bahagikan dengan hasil tambah W Q Januari 2013 tahun asas, darabkan dengan 100%. Okey. Okay, so kita tengok pemberat. Okay, so index aggregate aggregate, so maknanya dia semua sekali. Okay, semua komoditi. So pemberat yang pertama adalah 3 darabkan dengan kuantiti pada Januari 2014, so 25. So 3 darab 25 tambahkan dengan yang kedua 7 darab 30. Okey, tambahkan dengan seterusnya 9 darab dengan 40 bahagikan dengan pemberat yang sama dengan kuantiti pada 2013. So 3 darab 15 tambah 7 darab 20 tambah dengan 9 darab 50. Okey. Dan jangan lupa darab 100%. Okey. So cuba tekan kalkulator, dapatkan jawapan. So 145 bahagikan dengan 635 darabkan dengan 100%. So 101 point, again ambil 2 titik perpuluhan, 101.57%. Okay, kira lagi sekali, jangan suka kira sekali, kena kira 2 kali minimum. Kira 3 kali pun boleh, tak ada masalah kalau ada masa lah. Okey, sebetulnya nilai saya 101.57. Okey, so kita jangan pandai kira saja, so kita kena pandai tafsirkan. Okey, so tafsirannya macam mana? Tengok simbol dia. Okey, so ni ada simbol apa ni? Simbol hasil tambah. Jadi kalau simbol hasil tambah, kita akan mulakan dengan perkataan jumlah. Okey, so jumlah apa ni? Jumlah kuantiti. Okey, so jumlah kuantiti bagi ketiga jenis komoditi pada Januari 2014 telah meningkat ke menurun lebih daripada 100, so telah meningkat. Okey, sebanyak berapa? 101.57 tolak 100 sama dengan 1.57%. Telah meningkat sebanyak 1.57% berbanding tahun asas, berbanding Januari 2013. Okey, so ni tafsiran ya. Okey. So kita tengok contoh lain.
latihan penghitungan. Okay, so cuba buat soalan nombor 3B. Okay, so buat soalan nombor 3B. 3B. Okay, cuba buat sekarang 3B. Kalau masih belum siap, awak boleh stopkan dulu video ni, okay, kemudian sambung balik, okay, untuk cek jawapan. Okay, so cuba kita buat indeks aggregate harga dengan pemberat. Okay, so soalan 3B. Okay, so I harga kan, so harga dia adalah hasil tambah salin rumus WP1 bagi dengan hasil tambah WP0 darab 100%. Okay, so kuantiti dia adalah, okay, 200 darabkan dengan, oh sorry, saya lupa tuliskan ni tahun semasa dan juga tahun asas. Jadi hasil tambah WP 2012 bagikan dengan hasil tambah WP 2009 darab 100%. Okay, so 200 darabkan dengan RM3.50 tambahkan dengan 450 darab dengan RM8.90 tambah dengan 600 darabkan dengan RM4.80. Okay. Bahagikan dengan, okay, kuantiti pemberat 200 darab dengan pada tahun asas RM3.10 tambah RM4.50 RM8.90 tambahkan dengan 600 darab dengan RM5 darab 100%. Okay, so kita dah tulis jalan kerja dia. Okay, kemudian kita kira berapa dia punya nilai. Ayah. 7.585 bahagikan dengan RM7.625 darabkan dengan 100%. Okay. Okay, so kita dapat 99.48%. Okay, kira sekali lagi. Okay, so sama dapat 99.48%. Okay, so macam biasa kita buat tafsiran. Okay, so sebab dia punya formula ada simbol hasil tambah. Okay, so jadi perkataan depan yang kita perlu tulis adalah jumlah. Okay, so ni jumlah apa? Kita kira harga kan. Okay, so jumlah harga jualan. Okay, so jumlah harga jualan bagi tiga jenis majalah pada tahun 2012 telah
meningkat ke menurun? Okay, kita tengok nilai dia kurang daripada 100. So, jadi dia telah menurun. Menurun sebanyak berapa? Menurun sebanyak, okay, so kita kira 100 tolak 99.48. Okay. Okay, so 0.52%. Okay. So jadi penurunan dia adalah telah menurun sebanyak 0.52% berbanding tahun 2009. Okay, so ni adalah jalan kerja bagi soalan 3B, latihan pengukuhan 3B. Okay. Okay, so kita tengok tak ada lagi kot contoh ni. Okay, dalam exam kita jarang keluarkan soalan aggregate dengan pemberat ni. Okay, so biasa masuk indeks nilai. Jadi fokus pada indeks nilai. Okay, so seterusnya kita tengok kita dah habis indeks aggregate dengan pemberat. So jadi kita teruskan dengan indeks nilai. Okay, so indeks nilai ni sebenarnya dia adalah indeks dengan pemberat. Okay, so ada dua jenis indeks nilai yang biasa kita gunakan, iaitu indeks Las-Perez dan juga indeks Pache. Okay, so indeks Las-Perez dan juga Pache ni sama juga. So kita ada dua juga jenis. Okay, so kita ada indeks kuantiti Las-Perez dan kita ada indeks harga Las-Perez. Pache pun sama, kita ada indeks kuantiti Pache dan kita ada indeks harga Pache. Okey, so cuba kita tengok sini. Secara amnya perbezaan di antara indeks Las-Perez dan indeks Pache adalah indeks Las-Perez menggunakan tahun asas sebagai pemberat, sementara indeks Pache menggunakan tahun semasa sebagai pemberat. Okey, so kita boleh tengok pada dia punya formula ni. Okay, Las-Perez biasa nilai bawah dia diperkan dengan tahun asas. Q0, P0. Kita tengok ni. Okey, so kita tengok ni indeks harga Las-Perez, P0, Q0. Banding dengan Pache, dia menggunakan tahun semasa. Pache menggunakan tahun semasa sebagai pemberat. Tengok bahagian bawah. Okey, Q0, P1. Okey, P0, Q1. Itu je lah perbezaan dia. Okey, so ada kelebihan dan juga kelemahan. Kita tengok belakang ni. Okey, kelebihan dia bagi kebaikan bagi Pache adalah dia mengambil kira trend terkini sebab dia mengambil tahun semasa sebagai pemberat. Okey, tapi kelemahan dia kos yang tinggi sebab kita mesti dapatkan nilai yang terkini dulu. Kos tinggi nak ambil masa lama untuk mengumpul data sebab kita nak ambil data semasa. Okay, kemudian Las-Perez kebaikan dia tidak mengambil kira trend terkini sebab dia menggunakan tahun asas sebagai pemberat. Okey, jadi kelemahan dia kos rendah ni kira kelebihan lah. Okey, kemudian masa singkat untuk mendapat data. Okey, sebab kita gunakan data daripada tahun asas. Tak apalah, yang ini tak perlu tengok sangat pun tak apa, tak ada masalah. Okey. So kita tengok ni adalah rumus ni. Indeks kuantiti Las-Perez dan indeks harga Las-Perez